Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sambung siri kisah muhaddis ataupun berata muhaddis, dan bagi yang masih ingat, kita dah pun bercerita tentang Imam Alim al-Madini dan Imam Muhammad bin Mahdi dalam siri yang pertama, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan anaknya Ibn Abi Hatim Ar-Razi dalam siri yang kedua. Dan insyaAllah selagi mampu kita akan teruskan memilih mungkin 2 atau 3 orang muhaddis untuk kita ketengahkan, bukan biodata lengkap dan mendalam, tapi lebih kepada pengenalan dan menumpukan kepada bagaimana penuntut ilmu dapat memahami keilmuan muhaddis ini yang kita ketengahkan, dan juga bagaimana kita dapat menggunakan kajian yang mereka tinggalkan. Sebabkan secara peribadi memang orang lain dan juga saya dan sahabat-sahabat, kita dapati bahawa beberapa fenomena ataupun yang lebih kita khususkan beberapa cara pemikiran yang agak ganjil telah diwarisi oleh peminat ilmu hadis di Malaysia, di mana gejala ataupun sikap-sikap yang negatif ini datang daripada negara Arab, dan mereka telah pun mendahului kita dalam yang positif dan yang negatif dari segi keilmuan. Jadi bila kecintaan dan minat terhadap hadis telah pun melanda negara kita lama dulu, dan makin berkembang alhamdulillah, jadi masuk bersamanya juga ialah pemikiran yang negatif, dan salah satunya ialah berpunca daripada tidak meletakkan kajian para imam dan para ulama hadis yang silam yang terdahulu, khususnya di kurun kegemilangan Islam, kurun kedua dan 3 Hijrah, letakkan kajian mereka ini di tempat yang tidak betul dan tidak layak, menyebabkan pecinta dan penuntut ilmu hadis di Malaysia, sebahagian mereka, bukan semuanya lah, sebahagian mereka dijangkiti satu penyakit, iaitu merasakan antara penyakit ini dengan simptom dia, sebab saya baru sembuh demam dan masih lagi sakit badan. Jadi dia penting kepada kita untuk menjelaskan siapakah yang dijangkiti penyakit ni. Di antara simptom dia ialah dia pertamanya merasakan ilmu hadis ni senang, mudah, siapa saja boleh kuasai, ya. Siapa saja boleh menandingi para ulama hadis dulu, kini dan selamanya. Maknanya datang sesiapa pun, dia tak belajar dekat fakulti syariah pun, atau dia belajar hari pertama dekat fakulti syariah pun, dia takhasus hadis ataupun tidak, dia boleh, senang saja. So ini satu penyakit yang berbahaya. Sebab mengatakan senang ini menyebabkan dia tidak sedar betapa pentingnya ilmu ini, dan betapa orang yang tak menguasainya akan mudah tersilap. Jadi dia tak rasa bahaya kesilapan tersebut, rasa mudah, siapa-siapa mudah sangat. Tekan Google je, tekan Syamilah, dapat semua pada pandangan dia lah, senang. Simptom yang kedua ialah menyangka bahawa kajian hadis belum lengkap di zaman dulu. Ini simptom yang kedua. Meyakini, bukan kata menyangka, meyakini
dengan penuh confident, penuh keyakinan bahawa kajian hadis dulunya dalam keadaan berterabur, kurang sempurna, tak tersusun, tak habis. Maka ulama kemudian yang habiskan, susunkan, lengkapkan, maka mereka lebih hebat dan sempurna dan lebih penting untuk didahulukan. Based kepada sikap ataupun keyakinan yang salah bahawa ilmu ini belum habis dikaji. Dan sementara yang ketiga, kita bagi tiga lah yang kita pasti, yang kita dah jumpa bukti-bukti dia. Yang ketiga ialah merasakan bahawa muhaddisin ini sama sahaja di setiap zaman. Tidak ada ranking, tidak ada kedudukan, tidak ada keutamaan. Maknanya kita ambil Imam Al-Bukhari di kurung ketiga, dia sama saja macam ulama di kurung keempat. Contohnya Ibn Khuzaimah, sama saja dengan ulama kurung kelima. Contohnya Al-Baihaqi, sama saja ulama kurung keenam, kurung ketujuh, ke-8, sama saja dengan ulama zaman sekarang yang belajar hadis. Semua orang sama saja, iaitu ijtihad. Semuanya adalah ijtihad daripada manusia yang mana sama sahaja. Jadi tiga simptom ini yang negatif, yang mana yang saya cuba untuk bawa, bukan untuk memaksa sesiapa mengambil apa yang saya dapat ni. Saya yakin dengan apa yang saya jumpa, dan alhamdulillah sahabat-sahabat lain yang mengkaji dan melihat juga sama. Kalau kita dapat temui bukti-bukti lain, alhamdulillah kita menyatakan bahawa ini adalah sebahagian penuntut ilmu hadis, bukan keseluruhan. Jadi di antara usaha kita ialah mengetengahkan biodata ataupun keutamaan ulama-ulama hadis yang dulu, sebab kita merasakan ini permulaan yang baik. Maknanya kalau saya nak habiskan masa saya untuk meyakinkan seseorang yang tak kenal Bukhari, tak kenal Muslim, tak kenal Tirmizi, susah. Saya kena kenalkan dia dulu ataupun minta dia rujuk sendiri. Maknanya saya tak kisah kalau ada orang yang tak mau dengar apa yang kita nyatakan, tapi sekurang-kurangnya dalam diri dia mengambil sikap mendalami sendiri dengan orang lain atau dengan cara lain. InsyaAllah saya yakin, dan kita jumpa banyak kawan kita yang selepas mereka kembali melihat hidup dan keilmuan para ulama yang terdahulu ini, mereka rasa betul lah kenyataan bahawa ulama terdahulu dalam bidang hadis dan bidang lain lebih utama memahami ilmu ini. Jadi terjawab tiga simptom tadi dengan tiga keyakinan yang baru, yang asalnya ialah meyakini bahawa ulama terdahulu telah pun mampu mengkaji, selesai mengkaji dan telah menyempurnakan untuk kita. Jadi kalau mereka dah sempurna, selesai, dan mereka mampu dan sebagainya, bermakna mana-mana kajian yang ingin menandingi mereka, secara langsung ni kita kata dia tak setanding. Tak kata salah, tapi tak setanding. Contohnya ada orang kata, saya kenal Ustaz Imam Bukhari, dia hebat, saya tahu dia ada kitab dia Sahih Bukhari, tapi saya rasa ada hadis dhaif dalam kitab Sahih Bukhari ni yang didhaifkan oleh sekian. Contoh. Jadi bagaimana kita nak faham situasi macam ni? Saya pernah sembang dengan seorang sahabat, dia tanya saya soalan yang macam ni, dan dia bagi contoh lah. Dia kata ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari sebagai contoh. Riwayat ini kata ulama satu kesilapan, riwayat yang dhaif, yang silap, dan ada dalam Sahih Bukhari. Jadi dia kata, macam mana Ustaz? Datang Imam An-Nawawi ke, Imam Az-Zahabi ke, datang ulama lepas tu berkata riwayat ni salah, riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari dan dia salah dan dia dhaif. Jadi saya kata kepada dia, saya tak dapat jawab dengan sebelum kita berbincang, tapi sekurang-kurangnya saya dapat jawab dalam SMS. Saya kata, adakah mereka mengatakan riwayat itu salah atau Bukhari salah?
Cara kita fikir itu kena betul. Adakah mereka mengatakan riwayat itu salah atau Bukhari yang salah? Beza. Orang yang teliti dia akan nampak perbezaan. Riwayat tu salah, ini boleh berlaku dalam keadaan Al-Bukhari mengetahui dia salah dan dia still masukkan juga untuk tujuan tertentu, antaranya memberitahu riwayat itu salah. Kita datang, kita terus kata dengan ini Bukhari salah. Tak boleh, belum kita kaji. Macam Imam Muslim contohnya, bawa hadis yang dia sendiri mengatakan dia tidak sahih. Sebagai contoh. Kemudian kita datang, kita kata hadis ini dhaif dan dia wujud dalam Sahih Muslim, maka dengan itu Imam Muslim salah. Kita bercakap kira ulama lebih hebat dapat menemui kesilapan dalam Sahih Muslim. Dan kadang-kadang kesilapan tu adalah kesilapan yang amat simple, amat mudah ditemui. Tiba-tiba dia hilang ataupun dia terlepas daripada pandangan imam yang besar. So ini kadang menimbulkan keraguan. Tapi sebagai orang yang kena penyakit tadi, kata why not? Ya, okey apa? Imam tu salah. So dia malaikat. Kita tak cakap dia malaikat. Kita cakap dia manusia yang perfect. Tiba-tiba dia kata mana ada perfect? Maksud ada perfect. Kan? Setuju. Manusia ada yang perfect. Mengatakan manusia itu perfect, sempurna, tak salah dalam satu kitab, tak menjadi kesalahan. Ada orang tulis 10 kitab, satu kitab dia semua dia betul, yang lain salah. Faham salah? Sebagai contoh. Jadi kadang-kadang cara kita berfikir, kita membesarkan benda ni dan kita akhirnya mencipta ayat baru. Maksudnya ulama dulu tak cakap macam tu. Ulama tak cakap Bukhari silap, Bukhari lupa, Bukhari tak betul dia. Tak. Mereka mengatakan antaranya seperti imam yang kurung kelima ke enam, dia kadang-kadang dia kata apa? Aku heran kenapa Imam Al-Bukhari tak sebut tentang kedaifan riwayat tersebut. Kenapa imam-imam ni tak mention benda ni? Apa maksud ayat ni? Maksudnya imam-imam ni kedudukan mereka tinggi, mereka tahu benda-benda macam ni, tapi kenapa mereka tak sebut? Maksudnya ada sesuatu di sebalik, tak ada ulasan. Tak ada ulasan. Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi dia hebat. InsyaAllah kita akan buat khas pasal Bukhari dan Tirmizi sebagai contoh ya. Imam Tirmizi dia hebat. Banyak hadis dhaif. Contohnya ada 2 masalah dalam hadis tu. Ada 2 kecacatan dalam sanad dan riwayat hadis tu. Contoh ada 2 problem lah. Hadis biasanya ulama akan sebut gitulah, ada setengah hadis, ada 1 masalah, ada 2 masalah, 3 masalah dalam sanad tersebut dan matan tersebut. Tapi kadang-kadang Imam Tirmizi dia mention satu je, dia sentuh satu aspek je untuk dhaifkan hadis tu. Sedangkan bila ulama moden cari, dia kata ada 3 aspek yang melemahkan hadis tu. Jadi kita jangan cakap Imam Tirmizi ni dia terlepas ni 2 benda ni. Siang kat dia kata, Imam Tirmizi ni manusia, biasalah manusia kan, terlepas 2 benda. Siapa yang cakap dia terlepas? Dia memilih untuk menyebut satu kenaifan, bukan bermakna 2 lagi dia tak tahu. Dan kebiasaannya imam yang besar ni dia tahu, senang je. Kita akan bagi bukti insyaAllah. Tapi sekadar untuk mukadimah ni, senang kita katakan tak kenal imam ni, maka kita menyangkakan dia ni macam lebih kurang kita je lah. Kurang kita je, dan dia miss macam-macam, macam kita miss macam-macam lah. Dan dia lupa macam kita lupa, kita pun tak pernah ingat pun. Kita tak ingat, dia pun tak ingat. Kita lupa, dia pun lupa. Kemudian kita leka, dia pun leka. So semua ni berpunca daripada silap letak lah. Silap letak kan. Kalau semua orang sama, tak ada guna lah. Ada anugerah. Semua, ada orang mesti dia terkedepan dalam satu bidang, dia dapat anugerah. Orang lain pun cakap, aku pun sama macam dia. Kenapa kau tak dapat anugerah? Contoh, sekurang-kurang je lah kan? Walaupun tak dalam setiap keadaan. Baik.
Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i rahimahumullah radhiyallahu anhuma. Pertama Imam Asy-Syafi'i. Semua kita tahu dia ni imam terkenal dalam fiqh. Dia masyhur dalam fiqh, tetapi sebenarnya dia juga masyhur dalam banyak bidang lain. Termasuklah perubatan. Tapi orang tak sebut sebab tak popular. So, satu lagi yang penting untuk kita pelajari, kadang-kadang ulama tersebut memiliki kelebihan dalam banyak bidang, tapi dia tak popular. Dia disebut dalam sesuatu bidang. Dan dia masyhur dalam fiqh sebab ada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi orang menyangka, sebagaimana sebahagian menyangka, bahawa utamanya, yang paling utama bidang ni adalah fiqh sahaja, mazhab saja, fiqh. Jadi Imam Asy-Syafi'i boleh silap dalam hadis. Dia belum buat kajian, dia dah buat assumption. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i ni dalam hadis dia kurang sikit lah, kan? Kurang tu betul, tapi kurang dari segi apa? Mungkin kurang dari segi kita kata dibandingkan berapa banyak buku dia dalam hadis dengan buku orang lain. Mungkin kuantiti buku, mungkin dari segi aspek yang dia tulis, okey. Mungkin dari segi ulasan dia tak banyak, okey. Ada tapi tak banyak, kan? Jadi orang kata kurang ni, kena hati-hati. Memang kalau dibandingkan dengan imam-imam lain, dia kurang. Dari segi apa? Dari segi kita tak nampak hasil kajian dia pada mata kita. Kita banyak nampak Imam Ahmad, kita nampak banyak kitab hadis. Musnad Ahmad contohnya, ada 52 jilid kat kedai sekarang. Ada 30,000 hadis lebih kurang. Kita nampak. Tiba-tiba kita nampak Musnad Syafi'i pula juga ada di kedai, hadis lebih kurang 1,000-2,000 je. Kita pun cakap, semana Imam Syafi'i takkan 2,000 je. Imam Ahmad murid dia 30,000. Ini salah satu benda ni, kan, yang saya yakin kesilapan ini berlaku walaupun tak banyak berlaku, iaitu dengan melihat hasil kajian kita dah buat keputusan hukum, kita media hakim menilai imam. Sebab tu Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab dia Al-Majmu', kitab fiqh dia yang panjang lebar, Imam Nawawi kurang ke-7, dia kata sudah pasti bukanlah sebanyak itu hadis Imam Syafi'i. Maksud dia jumpa kitab-kitab musnad ke sunan ke yang ada sedikit hadis. Musnad contohnya, sunan pun dicetak sekarang ni, Sunan Syafi'i pun lagi sikit hadis dia, tak sampai 1,000. Sudah pasti bukan sebanyak itulah ilmu Imam Syafi'i ataupun hadis Imam Syafi'i. Imam Ibn Khuzaimah juga pernah berkata, Imam Syafi'i menemui kesemua hadis-hadis hukum. Dia tak terlepas mana-mana hadis. Memang masuk akal lah ayat tu pada orang yang faham bagaimana Imam Syafi'i menghuraikan fiqh dia dan mazhab dia. Dan dia terkenal dalam, sebenarnya dalam hadis dia juga imam, dia juga muhaddis. Sebab apa? Sebab fiqh Imam Syafi'i adalah huraian kepada hadis. Sebab tu ilmu hadis dia bukan semata-mata ilmu menyampaikan hadis, satu. Dia juga ilmu mengetahui maksud hadis. Jadi ini fiqh, ini mazhab, inilah khazanah fiqh yang kita ada, memahami maksud Quran dan hadis. Jadi orang yang bercakap soal fiqh yang banyak seperti Imam Syafi'i, dia sebenarnya alim dalam bidang hadis, cuma tak nampak secara nyata. Kemudian dalam bidang jarh ta'dil, ada ulama yang kita jumpa, selalu jumpa nama dia dalam al-jarh wa ta'dil, menilai periwayat hadis, fiqh ke dhaif ke apa. Tapi dalam bidang lain jarang jumpa, bidang tu je kita jumpa dia. Juga dia adalah ulama hadis, ada sumbangan dia. Dan juga dalam bab-bab lain, dalam menilai sahih dhaif, kita jumpa contohnya imam-imam seperti Al-Bukhari semua, banyak kita jumpa dia kata ini sahih, ini dhaif, ini sahih, ini dhaif. Baik, guru-guru dia mungkin jarang kita jumpa, jarang sangat kita jumpa. Kalau contohnya hadir buka buku macam Bulughul Maram Imam Ibn Hajar, okey, Bulughul Maram Imam Ibn Hajar sentiasa memasukkan di hujung hadis, dia akan sebut siapa yang meriwayatkannya, dan kadang-kadang
Selalu juga dia memasukkan siapa yang mengatakan ia sahih. Maksud Ibnu Hajar dia meringkaskan, cantik ringkasan dia. Siapa boleh beli Bulughul Maram, tengok di hujung tu memang menarik. Terjemahannya dah ada banyak dekat kedai. Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar sebut kat hujung siapa riwayat. Okey. Kemudian dia beritahu siapa kata sahih, siapa kata sahih. Kadang-kadang kita heran sebab yang disebut dekat riwayat tu orang lama. Contohnya ada hadis dia kata hadis akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 orang, iaitu 4 sunat. Maksud hadis yang disebut tu ada dalam kitab Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini sebab sejuk, bukan sebab nak marah, sejuk. Okey, Imam Hajar kata akhrajahul arba'ah, riwayat 4, riwayat kitab sunan yang 4. Okey, dia tengah bagi maklumat ni. Okey, kemudian dia kata hadis ini juga ada dalam Musnad Ahmad. Lagi maklumat dia bagi. Musnad Ahmad bila? Sebelum kitab sunan lagi. Dan hadis juga ada dalam Musnad, ada dalam Muwatta' Malik. Dia bagi lagi Malik sebelum Musnad lagi. Kemudian berita hadis juga ada dalam kitab Musnad Imam Syafi'i dan Sunan Imam Syafi'i. Ada lagi. Dia tengah bagi di mana hadis tu ada. Itu point dia. Kemudian dia beritahu yang kata hadis ni sahih ialah Tirmizi. Nampak? Dia beritahu semua ulama ni dulu kemudian tiba-tiba dia beritahu yang kata sahih tu ialah Tirmizi. Jadi orang akan fikir, kalau dia nak fikir lah, tak ada ke sebelum Tirmizi yang kata sahih? Jawapan dia ada. Tak ada ke orang sebelum Tirmizi yang tahu hadis ni sahih? Tahu, mereka tahu. Mereka tahu hadis ni sahih. Kan? Tapi dia sebut tu sebab dia kata yang nyata yang disebut dengan jelas dalam kitab Imam Tirmizi, dia yang cakap sahih. Sebab dalam kitab Sunan Abu Daud hadis tu ada juga. Dia tak komplain, dia tak komen. Dia bagi sanad, bagi matan. Dalam Musnad Ahmad dia bagi sanad, bagi matan. Dalam kitab-kitab semua bagi sanad. Imam Tirmizi lepas dia bagi, dia kata ini hadis sahih. Dia pun cakaplah dan mensahihkannya. So apa yang disebut itu bukan maksud Imam Ahmad tak tahu dia sahih. Imam Malik pun tak tahu, dia pakai letak aja. Kononnya Imam ni pun tak tahu. Tirmizi tahu. Tirmizi lewat. Dia meninggal 279. Ini benda yang saya rasa kalau kita boleh buat kelas pengajian, kita ambil perhatian apa maksud sebenar ringkasan-ringkasan imam ni. Apa dia kata maksud ni. Dan ada satu hadis dalam kitab Sunan dan dalam kitab Sunan, dalam kitab banyak kitab. Okey. Ibnu Hajar kata riwayat semua ni yang kata sahih Tirmizi. Bila kita cari lagi kita jumpa Imam Al-Bukhari pun dah kata sahih sebelum tu, tapi di dalam kitab lain, bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita lagi terkejut, ini apa pula ni? Bermakna ada hadis yang imam-imam ni kata sahih di luar kitab dia. Maksud di tempat yang kita tak sangka dia wujud. So ini menambahkan lagi ilmu kita bahawa para ulama terdahulu, penilaian hadis yang mereka buat wujud dalam pelbagai bentuk, wujud dalam banyak sumber dan banyak tempat. Kadang-kadang bila tak disebut, orang menyangka dia tak wujud. Ini amat bahaya, kan? Contoh bila saya kata hadis ni riwayat Imam Abu Daud dan dia tak ulas, dia diam. Saya kata anhu Abu Daud. Ini ramai orang Arab sebut, muhaqqiq Arab muhaddis kata, saya kata anhu Abu Daud. Imam Abu Daud tidak memberikan ulasan. Tidak memberikan ulasan maksudnya amat mendalam. Bukan maksud dia kata sahih atau dia tak tahu dia dhaif atau tak. Dia cuma tak beri ulasan. Itu je. Kita kena faham kat situ je. Dia tidak memberi ulasan. Tapi bila kita buka hadis-hadis yang dia tak beri ulasan ni, kadang-kadang terang-terang nampak dhaifnya, bermakna dia tak perlu lagi ulas. Itu maksud dia. Dah dhaif nyata terang, aku bagi sanad, bagi matan, fikir sendiri, maksud dia gitu. Ada hadis yang macam tu. Jadi salah untuk kita. Maksudnya bila kita tengok Imam Syafi'i, kita balik pada topik, Imam Syafi'i tak beri banyak ulasan dalam hadis, tak beri banyak ulasan dalam sahih dhaif, tak beri banyak ulasan dalam jarh ta'dil. So kita kata dia bukan ulama hadis.
ataupun dia tak alim hadis. Baik. Apa bukti dia alim dalam hadis? Pertamanya, antara bukti dia ialah dia diiktiraf sebagai muhaddis yang alim dalam hadis oleh guru dan muridnya yang merupakan muhaddis yang lebih terang dan nyata. Maksudnya mereka popular sebagai muhaddis. Mereka ini guru kepada Imam Syafi'i, dan rakannya dan muridnya ramai sangat muhaddis, dan mereka lah yang berada di sekeliling dia, dan mereka mengatakan Imam Syafi'i alim dalam hadis. Jadi siapa kita pula? Siapalah kita untuk menolak benda yang sebegini? Di Mekah dia belajar dengan muhaddis Mekah. Kan dia lahir di Gaza, Palestin. Kemudian masa kecil dibawa ke Mekah, belajar di Mekah dengan ramai muhaddis Mekah. Bila pergi Mekah ni, ada satu benda yang penting dalam sejarah ni Islam. Mekah tempat berkumpul para ulama. Itu kita kena faham. Bila orang membesar di Mekah, dia tempat berkumpul para ulama bila musim haji. Maka ulama berkumpul ramai. So bila orang tu membesar di Mekah dengan ulama Mekah, maksudnya bukan ulama Mekah saja. Itu maksud dari segi sejarah. Dia belajar dengan ramai ulama, dan dia bertemu dan berbincang dan mengajar ramai ulama. Ya. Jadi itu maksud dia. Dia duduk dekat Mekah sehingga dia diizinkan memberikan fatwa ketika umur dia belasan tahun. Dan di antara mufti di zaman itu yang merupakan guru dia dalam bidang fiqh, iaitu Muslim Khalid Az-Zanji, dia kata apa? Dia nampak Imam Syafi'i beri fatwa di umur belasan tahun, 15 tahun lebih kurang. Dan dia kata kepada Imam Syafi'i, aku izinkan, kau berilah fatwa. Ketika umur dia 15 tahun. 15 tahun dia boleh menjawab soalan orang ramai. Di Mekah, tempat berkumpulnya para ulama. Sebelum tu dia menjadi imam di situ. Dia hafiz Al-Quran ketika 7 tahun lebih kurang, dan dia hafal kitab hadis termasuk kitab Muwatta Malik ketika dia umur 10 tahun. Okey. Kemudian dia merantau ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik, sehingga Imam Malik kagum dengan dia. Ketika umur dia belasan tahun, dia membuktikan bahawa dia boleh baca dengan baik dan dia hafal. Okey, Imam Malik menyayangi dia dan mengatakan dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi belajar dengan Imam Malik selama lebih kurang, ada khilaf di sini di sisi ulama sejarah. Ada yang mengatakan lebih kurang 8-9 tahun, ada yang mengatakan lebih kurang 16 tahun. Dia berulang-alik Mekah, Madinah dan belajar dengan Imam Malik dalam lebih kurang 10 atau 16 tahun, belasan tahun, ni berbelas-belas tahun dia belajar dengan Imam Malik sehinggalah kewafatan Imam Malik. Siapa dia manusia yang belajar Imam Malik ni sampai Imam Malik suka dia dan nak dia belajar? Ramai murid Imam Malik, dan dia antara yang salah seorang. Dan dia belajar ulama Mekah dan ulama Madinah dan Imam Malik. Dan kemudian kita tahu dalam sejarah dia pergi ke tempat lain, seperti di Baghdad. Sebelum tu di Yaman. Dia pergi Baghdad sebab dia pergi Baghdad ni sebab dia ditangkap pada awalnya. So first time masuk Baghdad dalam keadaan ditangkap. Kemudian dia dibebaskan apabila dia dapati tak bersalah. Kali kedua dia masuk Baghdad, orang sambut dia, sanjung dia sebagai seorang imam. Dan dia juga pergi ke Mesir. Okay, dan dia pulang alik sebelum tu ke Mekah. Jadi dia dapat ilmu daripada, boleh dikatakan, imam, ulama-ulama, murid-murid yang hebat dalam bidang hadis. Dan bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita akan lihat juga sebuah sedikit. Tapi kita nak lihat sebenarnya ialah bagaimana mereka berdua ni saling mengambil ilmu dan memberi kata-kata pujian dan mendapat faedah kepada masing-masing. Dan tinggallah mereka ni faedah untuk kita. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Bila dia dilihat mengikuti Imam Syafi'i yang naik keldai, dan dia pegang tali keldai tu, dia duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, satu side lah. Kemudian ada orang nampak, maksud Imam Ahmad pegang tali keldai dia di sebelah kanan contohnya, dan tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab. Jadi dia dilihat, dan kawan dia tahu, muhadis lain tahu, tanya dia lepas tu, kenapa kau buat macam tu? Apa dia jawab? Seeloknya kau pegang yang sebelah lagi. Kalau kau duduk di sebelah satu lagi, itu lebih baik untuk kau. Maksudnya kau faham sendiri je. Aku pegang sebelah kanan. Kalau kau tahu kelebihan ilmu Imam Syafi'i, kau akan duduk sebelah kiri. Ya.
Itu maksud. Kau jangan tanya aku kenapa. Itu dia punya gambaran. Dan Imam Ahmad juga pernah kata, kalau aku tak tahu atau terlupa, maksud tak dapat nak jawab soalan, aku gunakan fatwa Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, muhaddis. Kita semua sekarang, saya tak mau taklid. Ini cakap apa? Saya taklid tak boleh. Saya taklid. Betul nak baca kitab apa? Setengah tu kita kata baca fiqh manhaji. Kan mudah dibuat oleh ulama daripada Syria, ulama Syafi'iyah. Zaman moden dah terjemah elok. Oh, saya nak baca kitab asal, baca kitab Sekarang kita geram tau dengan ayat-ayat macam ni. Ikut hati, tak tahu lah. Ambil Sahih Bukhari cakapkan Sultani Hafsah tu, bagi kan. Ambil balik lah, ambil balik. Kadang-kadang orang cakap ideal ni sebenarnya dia nak cover bahawa dia langsung tak ada apa-apa. Tapi dia cakap ideal. Ya. Macam, saya tak ikut mazhab. Saya ikut hadis. Tu hadis mana kau ikut? Dalam kitab hadis. Kitab hadis mana kau baca? Tunjuk. Dekat mana kau baca? Itu je cara nak sedarkan orang ni. Jangan berhenti. Tanya. Kan? Kan? Sekurang-kurangnya kita akan buktikan kepada diri dia bahawa dia tak tahu. Ya. Tak payahlah bising dalam Facebook pula. Saya telah bertanya kepada ini banyak orang buat cerita kan, dialog kan. Tanya diam-diam. Asal kau ni? Kau cakap kau tak ikut mazhab. Saya tak ikut mazhab. Saya ikut Quran hadis. Lepas tu Quran ni kau ikut tafsir mana? Saya ikut Quran. Habis. Lepas tu hadis kau ikut terjemahan, kau ikut fiqh siapa? Saya ikut hadis. Jadi dia tak tahu. Saya kata hadis mana? Hadis. Kan? Kitab mana? At least dia beritahu lah. Saya sekarang ni saya tengah baca Bulughul Maram. Kita pun sedar hati dengar lah. Kita nak tanya lagi main lepas tu kan? Tapi kita sedar hati lah. Bulughul Maram bagus lah kan? So sekurang-kurangnya. Tapi ni tak dia. Tapi Imam Ahmad boleh cakap, kalau aku tak tahu nak jawab satu soalan, aku ambil fatwa Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad pernah cakap banyak lagi benda yang agak pelik bagi kita zaman sekarang bila kita memuji Imam Syafi'i. Kita zaman sekarang bila puji Imam Syafi'i orang rasa pelik. Jangan lebih-lebih sangat Ustaz. Adakah Ustaz mengatakan mereka tidak pernah salah? Buat ayat. Kita cakap yang saya pasti kita banyak salah kan? Itu je lah kan? So jawapan tu jadi muhaddisin di sekeliling Imam Syafi'i. Itu satu benda yang fakta yang jelas. Muridnya, gurunya, antara gurunya Sufyan bin Uyainah. Masya Allah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Ini muhaddis besar Mekah. Sebab tu hadis dan kita dapati hadis-hadis Sufyan bin Uyainah inilah hadis-hadis yang ada dalam kutub sittah semua. Ibarat katalah kalau dia belajar dengan Sufyan bin Uyainah dengan kerajinannya, dengan full time-nya atau hampir full time-nya, dia dah tahu semua hadis Sufyan bin Uyainah lah maksudnya. Dan hadis-hadis itu jugalah yang bertebaran yang terkumpul dalam kitab kutub sittah musnad semua. Hadis-hadis Sufyan bin Uyainah. Itu maksud dia. Dan dia lebih mudah sebab sanad dia pendek. Dia dengan Sufyan bin Uyainah terus akan cakap sanad lebih pendek. Jarak dengan Rasulullah tu maksudnya. Jumlah orang dalam sanad atau riwayat. Kita panjang lagi. Ya. Jadi dia tahu. Bila dia jumpa macam-macam. Dan antara murid dia Imam Ahmad. Imam Ahmad macam mana? Kita tahu yang kita cerita malam ni. Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, kita skip pula kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad lahir di Baghdad dan sebagainya. Memulakan pengajian ilmu hadisnya sejak kecil, macam Imam Syafi'i juga. Kemudian merantau macam Imam Syafi'i, lagi dahsyat diceritakan. Maksudnya memang nak merantau untuk cari ilmu ke mana saja. Disebut oleh Abdullah bin Ahmad anak dia bahawa ayahku bercerita aku pergi ke semua tempat, ke banyak tempat. Dan merantau ketika umur dia macam nak masuk 20-an, dah merantau sana sini. Dan sehinggalah 40 tahun baru dia duduk relax dan bagi fatwa dan sebagainya. 20 tahun merantau. Ini murid Imam Syafi'i dan ini juga Imam Ahmad. Dan masa yang sama kita nak tengok dua-dua. Jadi Imam Ahmad jumlah sanad yang dia ada, riwayat yang dia ada, Masya Allah. Sebab zaman tu orang kira hadis dengan, kira sanad dengan hadis sekali, sanad dengan kata-kata sekali. Jadi banyak jumlah dia. Jadi dia ada semua.
Dan ada yang menyatakan bahawa ada ulama hadis pada masa itu menyatakan bahawa Imam Ahmad bukan setakat mencatat jutaan riwayat tapi menghafalnya juga. Ini murid Imam Syafi'i. Ya. Jadi macam mana kita kata Imam Syafi'i, setengah orang kata tak jumpa hadis, tak tahu hadis, tak sampai padanya hadis, tak ada Twitter, ya. Tak ada apa-apa. Kita macam lah kita canggih sangat, Twitter pun tak baca pun, follow je ramai, ya. Bila minta orang follow kita pula, waktu tulis tak ada apa-apa, retweet je kan. So sekarang ni, imam dulu ni sebenarnya hati tu sampai. Masalahnya kita ni, kita nak faham macam kita. Kita nak, wahai Imam Syafi'i, kenapa kau tak ada kitab sebesar Imam Ahmad? Supaya kami yakin kau jumpa hadis ni. Seolah-olah macam tu tanya. Bukan setakat Imam Syafi'i, imam sebelum tu pun kitab tak jumpa kita pun sekarang. Tapi muhaddisin besar, Masya Allah, imam yang kita sebut sebelum-sebelum ni, mana kitab dia? Abdul Rahman bin Mahdi, yang disebut oleh Ibn Madini, dia punya murid dia, sebagai sihir. Ini ahli sihir, memang ilmu dia Masya Allah. Mana kitab dia yang kita nampak sekarang? Tak ada. Tapi ilmu dia Alhamdulillah bertaburan di kalangan muhaddisin. Ibn Madini, guru Bukhari, kitab Bukhari kita jumpa, kitab guru dia mana? Imam Ibn Madini pernah sebut bahawa dia pernah buat kitab banyak, dan dia pernah buat kitab besar, tapi dia tinggal dekat satu tempat, dia pergi merantau, tinggal kat rumah dia, balik dah makan naik-naik. Antara tulisan dia lah yang tebal, dan dia tak dapat buat tebal tu lagi dia dah habiskan masa yang banyak dan letih dia. Tapi dia telah sebarkan Alhamdulillah kepada murid-murid dia. Dan kita jumpa hadis-hadis dia dalam Sahih Bukhari, Haddatsana Ali. Itulah tu, Haddatsana Ali ataupun Haddatsana Ali bin Abdullah. Itulah Ali Ibn Madini. Ada ilmu dia. Tapi kitab dia tak ada. Susah juga kalau minta ni. Kalau nak bacakan biodata susah. Beliau telah menghasilkan, tak ada. Tak jumpa lah. Ya. Imam Bukhari list. Imam Syafi'i dalam hadis, okey, kita masuk pada kitab pula. Antara tanda imam-imam ni hebat dalam hadis ialah kitab hasil dia, kajian dia, okey. Tengok kitab musnad, nak baca pun tak habis. Bayangkan, terlentang nak baca 52 jilid, 30,000 hadis, bila nak habis? Jemaah cakap lah, saya ke siapa ke perlukan puasa turbo, perlukan makanan apa tak tahulah, apa benda nak speed habis baca, nak speed reading ke apa tak tahu, nak guna apa ni, nak habis 30,000 Musnad Imam Ahmad. Dan bila kita baca Musnad Imam Ahmad, kita dapati hadis dia tersusun, sanad dia Masya Allah ramainya, guru Imam Ahmad Masya Allah ramainya. Itu bukti kehebatan. Baik, Imam Syafi'i kena, Imam Syafi'i ditemui hadis-hadis dia. Pertama dalam kitab-kitab fiqah yang dia karang, ada hadis, ada sanad. Sebab tu ulama kumpulkan, di antaranya ialah murid kepada murid beliau, kumpulkan dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i. Dicetak sekarang ni nama Musnad Asy-Syafi'i, tapi bukan tulisan tangan Imam Syafi'i, tapi seorang alim mengumpulkan hadis-hadis yang Imam Syafi'i riwayat dalam kitab-kitab dia yang banyak, dan membukukan, dan Alhamdulillah kitab tu dicetak, diterjemah, Alhamdulillah ada di kedai, ya. Kemudian Sunan Syafi'i kita jumpa di kedai, kitab Imam Syafi'i hasil kajian dia, ini dia yang buat. Dan di antara yang menjaga periwayatan kitab ini ialah Imam Mazhab Hanafi. Itu yang menarik tu, Imam Tahawi di Mazhab Hanafi, tapi dia lah yang jaga kitab tu dan sebarkan kitab Sunan Al-Ma'thurah ataupun Sunan Imam Syafi'i, juga terjemah, juga telah ada di kedai, ya. Tapi malangnya kadang-kadang disebabkan macam-macam sebab, ramai orang tak tahu Imam Syafi'i buat kitab Sunan, kan? Ramai orang tahu Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Daud. Besok Sunan Syafi'i, tak pernah dengar. Memang tak pernah dengar. Biasalah, kan? Tak pernah dengar tu benda biasa. Kemudian Musnad Syafi'i ialah hadis-hadis yang orang lain kumpul, tapi still hadis dia juga, maksud dia riwayat. Kemudian bila kita baca sejarah lagi, dia juga adalah di antara yang habis belajar
Muwatta Imam Malik dan hafal dan belajar. Dia hafal dan dia belajar dan dia belajar dan dia baca dan dia baca. Dia hafal dah, tapi dia still kena baca depan guru lagi. Dia baca sebab Imam Malik suka, Malik suruh baca. Bila Imam Syafi'i berhenti, dia sambung. Imam Malik suruh baca lagi. Jadi Imam Syafi'i belajar bukan setakat dengan orang biasa, kitab yang banyak. Dan Imam Ahmad pun macam tu. Kitab mereka bukti baik. Itu satu lagi ialah ataupun satu sudut, iaitu hadis-hadis yang mereka simpan untuk kita. Alhamdulillah, kedua-dua imam ada kitabnya. Nampak dari segi kuantiti Imam Ahmad lebih lah, sebab musnad dia besar. Baik. Kemudian Imam Syafi'i, dia ada juga karya dalam bidang hadis dalam bentuk yang lain, iaitu menghuraikan tentang cara menerima dan menolak dan mengkaji hadis dalam kitab Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i menulis tentang usul fiqh dan juga mustalah hadis. Ini saya bawa kitab Risalah saja bawa. Saya nak cakap saya baca habis pun. Boleh kan nak cakap, nak buat konon-konon baca habis kan. Macam ramai orang buat buku kitab dalam dia punya Facebook apa. Saya letak gambar musnad dalam Facebook saya tak habis baca pun. Saya belajar dengan syekh saya tak habis lah. Kan? Kita suka kitab tu. So kitab Risalah ni, cetakan satu jilid ni adalah himpunan usul fiqh dan usul hadis ataupun mustalah hadis dan macam-macam benda lagi yang berkaitan yang Imam Asy-Syafi'i karang. Dan ini siapa yang baca kitab ni dalam bahagian-bahagian hadis akan kagum kehebatan Imam Asy-Syafi'i, bagaimana dia begitu mahir berbicara tentang syarat-syarat penerimaan hadis. Dan ramai sungguh ulama hadis sebut bahawa di antara mustalah hadis yang awal ialah kitab ni. Kitab mustalah hadis yang terawal antaranya ialah kitab ni, mustalah hadis. Kita selalu kita belajar dekat mana-mana orang sebut kitab Ar-Ramah Hurmuzi, kitab yang terawal dalam mustalah hadis. Dalam kitab-kitab yang mudah sebut benda ni, ramai orang sebut Ar-Ramah Hurmuzi first kali tulis dalam mustalah hadis. Kita pun terima. Itu maksudnya adalah kitab khas yang dia kata dalam bidang kajian mustalah hadis yang dia nak buat. Ar-Ramah Hurmuzi bila 360 dia meninggal, maksudnya kurun keempat. Tapi ini lebih awal, Imam Syafi'i meninggal 204. Jadi dia buat kitab ni. Dan yang lebih menarik lagi, yang membuktikan dia hebat dalam hadis, ialah kitab ini ialah satu jawapan terhadap soalan muhaddis besar yang lain, iaitu Abdul Rahman bin Mahdi. Balik-balik nama tu juga dengan imam-imam ni. Abdul Rahman bin Mahdi tulis tanya soalan kepada Imam Syafi'i, dan siapa yang beri semangat untuk dia jawab? Ali bin Madini. Memang ikut tu juga. Ya. Dan dia jawab, alhamdulillah, ni jawapan kepada soalan ni. Ni jawapan kepada soalan. Nak cerita sebenarnya macam ni. Dan orang hantarkan kepada Imam Abdul Rahman bin Mahdi sampai dia kata, aku tidak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i setiap masa, kerana dia kagum dengan buku ni dan dengan ilmu dan dengan jasa Imam Syafi'i. Imam Ahmad dia kata apa? Aku tak pernah lupa doa untuk Imam Syafi'i dengan menyebut nama beliau pada setiap waktu sahur. Dia doa masa tahajud tu, di hujung sahur, dia sebut nama Muhammad bin Idris. Itu bukan semata-mata kerana dia kawan baik atau guru baik tak, tapi kerana ilmu dan sebagainya, campur semua sekali. Baik. Kalau kita sebut Imam Syafi'i, murid-murid dia ni, guru-guru yang terkenal macam itulah, yang terkenal termasuk Imam Malik, masya-Allah. Imam Malik, Imam Syafi'i kata Malik adalah bintang, maksudnya dia angkasa, maksudnya dia ni alim. Dan Imam Malik memuji dia dan sebagainya. So dia belajar banyak tahun dengan Imam Malik. Dan dia juga belajar dengan murid-murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga belajar dengan tokoh-tokoh mazhab Hanafi, iaitu dia tak sempat jumpa Abu Hanifah sebab dia lahir tahun Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Pada tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi apa dia buat? Dia telah jumpa dengan tokoh-tokoh di Mekah
dan tokoh-tokoh di Madinah seperti Imam Malik, dan dia jumpa dengan tokoh-tokoh di Iraq, iaitu murid-murid Imam Abu Hanifah sendiri, iaitu Abu Yusuf Al-Qadhi dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Orang biasa sebenarnya. Ini semua guru-guru dia. Dan dia belajar di Yaman juga ketika dia ditugaskan untuk jadi macam qadhi dekat sana. Ulama yang dijumpa ulama besar dalam hadis utamanya, dalam mazhab sebagainya, dalam bahasa sebagainya, semua ada. Dan dengan Muhammad bin Al-Hasan, Muhammad bin Hasan sampai ke tahap nak belajar ataupun nak dengar apa daripada dia. Muhammad bin Hasan lebih sini lah maksudnya kan. Jadi nak belajar dengan Imam Syafi'i. Kan? Dan Allah temukan mereka ketika Imam Syafi'i dituduh dan ditangkap kepada khalifah dan bertemu di Iraq. Dia bebas dan dia belajar. Dan dia bertemu dengan ramai orang. Kalau Imam Ahmad, guru-guru dia siapa? Guru-guru dia Imam Syafi'i sendiri. Kan? Ali bin Madini dan sebagainya. Tokoh-tokoh besar dalam hadis, guru-guru mereka. Kawan mereka juga begitu. Murid mereka pun menunjukkan kehebatan. Imam Syafi'i melahirkan imam-imam seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad pula murid dia seperti Imam Al-Bukhari dan sebagainya. Imam Bukhari murid kepada Imam Ahmad. Sebab tu harapan kita ialah penuntut ilmu hadis atau peminat ilmu hadis mesti letakkan imam-imam di tempat yang betul. Bermakna bila jumpa kata-kata mereka, jangan ambil mudah. Jangan kata ni tak ada apa. Bila kita bawa Imam Ahmad mengatakan hadis ni tak sahih, jangan kata Imam Ahmad saya tak pakai, saya pakai Bukhari. Dia tak sedar Bukhari itu murid Imam Ahmad contohnya. Kan? Imam Syafi'i kata ni saya Syafi'i mazhab, saya nak ambil hadis. So dia tak tahu hakikat sebenar. Kan? Dan kita lihat dari segi lain juga, seperti fatwa-fatwa mereka diterima pakai sepanjang zaman. Ini penting. Dia valid, dia evergreen. Kalau kita buka mana bagi orang minat hadis lah, sebab kita cakap pasal konteks hadis. Bagi orang minat hadis, bila dia baca huraian ulama hadis, pasti muncul nama-nama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam banyak sudut. Imam Ahmad biasanya jumpa dua-dua, sanad dan matan. Imam Syafi'i banyak tamatan. Bukalah buku apa nak, buku apa nak. Kita bagi contoh. Buku Fathul Bari, Imam Ibn Hajar, Syarah Sahih Bukhari. Tak larat nak kira berapa kali disebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, disebut imam-imam ni. Imam Syafi'i, Imam Ahmad cukup berulang banyak kali sebab siapa dia? Mana lagi nak ambil hukum fiqah melainkan daripada mereka disebut. Walaupun kita kata evergreen tadi, walaupun di zaman Ibn Hajar yang buat Fathul Bari tu, di zaman dia, di antara dia dengan Imam Syafi'i itu banyak ulama kan. Tapi dia still tahu kat mana nak letak. Ulama-ulama penting. Ulama-ulama penting. So, zaman sekarang ni sedih kita bila kita tengok kadang-kadang kita kata Imam Syafi'i kata sunat, saya pegang pada hadis wajib. Kita kata ni macam mana nak buat ni? Kalau dia kata saya pegang pada hadis, saya ikut Imam Ahmad, boleh tahan. Contohlah. Ini tak saya mazhab, saya kurang saya hadis. Hadis mengatakan wajib lah. Jadi Imam Syafi'i tak jumpa dia ni. Dia sampai teruk sangat ke bahasa dia ni, sampai tak faham wajib jadi sunat. Nak ubah hukum Allah tak? Sentuh je nak ubah tak? Ini ijtihad dia. Kita ijtihad apa? Tak ada ijtihad. Semua tak ada. Bukan dekat ijtihad. Ini bukan nak merendahkan kita. Kita memang rendah sebenarnya. Kan? Jangan kita rasa kita nak ustaz ni merendah-rendahkan kita. Kita memang rendah. Tak payah kita nak mengaku tinggi lah. Ya. Saya tinggi sebenarnya. Tulis dalam Facebook, saya tinggi. Orang akan tahu juga. Kita tak tahu. Lebih kita cakap terang, saya tak tahu. Ya. Baru kita dapat ilmu. Jadi evergreennya fatwa mereka dalam mana-mana kitab. Okey, buka kitab apa pun insya-Allah kita akan jumpa. Sampai zaman moden ni, orang yang mendakwa mereka kami ni ikut sunnah, terpaksa refer kepada siapa? Imam-imam ni juga. Terpaksa. Kadang-kadang kita tengok orang yang memilih-milih fatwa. Bila Imam Syafi'i kata sunat, dia nak wajib, dia tak nak ambil. Tapi bila benda tu dia suka, Imam Syafi'i berkata macam tu, dia ambil. Maknanya nama-nama ni besar dalam hidup kita.
kita tak akan dapat stand nak tahan satu benda tu, hujah orang melainkan dengan benda yang kuat untuk menahan. Kita guna siapa? Orang jarang guna imam-imam yang selepas mereka. Dia akan guna imam ni juga. Sebab tu Imam Syafi'i disebut oleh sebagai ulama bahawa tak akan ditemui orang macam dia daripada semua sudut. So ini cakap-cakap macam ni bukan cakap nak puji, nak ambil hati. Ini cakap hakikat dan realiti, kan? Dalam bidang ibadah dan akhlak, macam mana lah ibadah dan akhlak, lagi dah tak boleh, lagilah dia habis out. Dia kita ni out, bukan dia out lah, kita lah out. Dia amal hadis habisan. Itu maksud dia. Sebab tu saya pernah sebut alhamdulillah di beberapa tempat. Sebab mungkin ada yang ramai yang tak hadir. Saya sebut pakej muhaddis, dia mesti ada baca banyak hadis, baca banyak huraian hadis, dan cuba amalkan sebanyak mungkin hadis. Itu pakej muhaddis, kan? Dia tak boleh baca sikit lepas tu dia rasa macam top of the world. Dia baru pegang satu buku kecil, mana dia dapat tak tahu, kan? Dan dia kata dalam poket dia ada hadis. Aku ada hujah. Imam Ahmad dan imam-imam besar ni, mereka pernah ditanya, bolehkah jadi muhaddis kalau baca lebih kurang mungkin dia kata bawah 1,000? Dia kata tak boleh. Baca dan belajar. Kalau 1,000 lebih sikit mungkin boleh tak tahan, kan? Maksudnya bukan kata pasti boleh. Kita sekarang ni ini benda betul. Hadis 40 ada baca, ada hafal tak? Ya, ada baca huraian dia tak? Kita nak jawab pun kita tak payah jawab dah, orang tahu jawapan insya-Allah. Melainkan orang yang kata ya, dah dan dah. Tapi yang tak kata insya-Allah. Ya. Jadi macam mana kita cakap? Kalau kita duduk zaman dia, kita lari macam tu je. Ya, kita tak boleh sampai tahap dia tak. Kita belajar dengan dia, kita jangan macam kanak-kanak ganggu pergi tempat lain. Ya. Itu maksud dia. Bacaan banyak, kan? Memang kita panggil apa? Kalah dalam semua acara lah. Akhlak dia perlu kita urai. Dari segi hadis, Imam Ahmad pernah tidur di rumah murid dia. Kemudian ziarah murid dia lah. Kemudian murid dia tu tak sembahyang tahajud. Benda sunat biasa je. Bagi orang yang malas macam kita. Tapi bagi ulama besar, kalau boleh tahajud jangan tinggal. Imam Ahmad sahur dah esok, kau tak patut tinggal tahajud. Macam tu sekali. Itu amal dengan sunnah. Itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i lebih lagi lah, kan? Maksudnya dari segi ibadah, Imam Syafi'i khatam, diriwayatkan dia khatam terlalu banyak Al-Quran. Khatam Quran terlalu banyak, sehingga ada riwayat menyebut dia khatam satu hari satu khatam ataupun lebih. Dia pernah buat maksudnya satu hari, dan dia boleh buat selalu benda ni. Bukan benda masalah bagi dia baca Quran khatam ni, sebab dia maha Quran 7 tahun. Kan? Kita dah 7 tahun dah tak apa-apa lagi, kan? Dia sejak 7 tahun dia dah hafal Quran, kan? Jadi dia tak ada masalah nak khatam Quran. Dia lebih daripada khatam lagi. Dia boleh buat. So dia khatam. Sebab apa? Dia baca banyak hadis yang Nabi suruh baca Quran. Hadis Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, dia akan bantu kepada akhirat. Dia buat dulu lebih daripada kita. Dia lebih mengikut sunnah. Sebab tu ada muhaddis kata, murid-murid dia kata, Imam Syafi'i lah orang yang paling mengikut sunnah. Tiba-tiba kita beritahu sekarang saya nak ikut Imam Syafi'i. Jangan ikut sunnah. Jangan ikut mazhab, ikut sunnah. Tapi macam mana nak faham ni? Ulama dulu kata Imam Syafi'i yang paling mengikut sunnah. Dan saya nak kaitkan satu benda baru saya dapat yang menarik daripada pengajian saya dengan Syekh Muhammad Awad Al-Manqush yang baru datang ke Malaysia baru ni. Dia kata apa? Dia kata bukan kita cari kebenaran kemudian kita kenal ulama, tapi cari ulama untuk mengenal kebenaran. Kita kenal imam-imam besar ni dan kita kenal kebenaran. Bukan saya mengikut kebenaran. Kenalilah kebenaran itu, kenal siapa orangnya. Siapa? Tak tahu siapa. Kenalilah kebenaran. Macam mana nak kenal kebenaran? Mesti kena kenal siapa yang menyebut kebenaran tersebut. So kita cakap saya ada Quran dan hadis.
saya boleh kenal siapa. Oh, tak boleh. Ini dakwaan. Tentang dakwaan saya contoh je. Dan begitu juga Imam Ahmad yang begitu banyak solat sunat, berzikir, baca Quran, mereka dengan Tuhan mengamalkan sunnah. Itu maksudnya. Sebab tu Imam Syafi'i digelar Nasrus Sunnah, yang menegakkan sunnah. Imam Ahmad dia kenal Imam Ahli Sunnah. Antara gelaran dia lah. Nampak? Kerana bukan mereka semata-mata cakap macam kita, bukan semata-mata penuhkan rak buku, tapi dia hidup dengan benda tu. Sebab tu para muhadis yang kurung ke-7, ke-8, ke-9 yang dah ke belakang, dia kata apa? Muhadis kurung awal, kurung pertama, kedua, ketiga ni, mereka memahami sunnah sehingga menjadi darah dagingnya. Itu ayat mereka. Mengalir dalam diri mereka sunnah tersebut. Perbandingan tu mana mereka dah bukan hampir dengan sunnah, dah masuk dengan sunnah. Itu maksud dia. Jadi tak boleh kita kata mereka ini mengeluarkan fatwa bertentangan dengan sunnah. Kita dengar orang balik-balik guna kata-kata Imam Syafi'i kata kalau jumpa sunnah, kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Selalu sebut benda tu. Kata sahih hadis bahawa mazhabi. Tapi kita faham tak kehidupan dia yang penuh? Kita belajarkan sejarah dia penuh, fatwa-fatwa dia, kitab-kitab dia, apa yang orang kata pasal dia. Itulah kesimpulannya pada yang tadi. Tapi kita ambil satu kata-kata dia, kemudian kita pegang. Hadis sahih, mazhab Syafi'i. Aku ikut dosa, aku tak Syafi'i. Kita main-main. Bila kita cakap Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni, tetapi dia juga berkata jika hadis sahih dia mazhabku. Apa maksud kita? Sebab tu saya tanya orang yang hebat sangat cakap saya ikut hadis sahih, saya ikut sahih. Siapa cakap sahih? Jawab soalan dulu. Dan sebahagian saya tanya dia memang tak jawab. Kenapa dia tak jawab? Dia tahu jawapan dia tak valid. Dia tak jawab, dia bukan jawab sahih mengikut Bukhari. Dia akan jawab sahih mengikut Muslim, Tirmizi. Dia ikut ini saya cakap bukan untuk merendahkan siapa-siapa. Dia kata sahih mengikut Albani. Itu jawapan yang dia tak nak jawab. Sebab tu dia diam. Cuba nak tahu, tanya orang yang semangat. Dia kata saya ikut dia sahih, kita kena sahih, doa tak mau sahih. Tunggu kejap. Siapa kata sahih? Dia nak jawab tak? Kalau dia hesitate, kita faham. Tak jawab. Ini masalah yang berlaku. Tinggal semua benda, kemudian cakap Imam Syafi'i kata, baru situ pun ambil. Imam Syafi'i kata hadis sahih dia mazhabku. Allahu Akbar. Sebab tu Imam An-Nawawi hurai panjang apa maksud kata-kata macam tu. Kita baca pendahuluan kitab Majmu' Fiqh. Imam An-Nawawi dia kata maksud kata-kata tu mesti dipahami oleh orang yang benar-benar memahami fiqh dan hadis. Ada satu lagi ayat dia kata apa? Imam-imam mazhab semua termasuk Imam Syafi'i kata kalau jumpa kata-kataku yang bertentangan dengan hadis, campakkan. Oh, nak campak pula. Tadi cakap tak nak ambil, okey lagi. Ini nak campak pula. Soalan dia senang. Soalan dia, yang mana satu nak campak? Pernah tak campak? Dalam hidup pernah tak campak satu benda yang Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam ni kata satu benda je, fatwa dia yang kamu telah campakkan. Sebelum tanya di mana campak tu, tanya apa yang telah dicampak tu, berapa kali. Benda macam ni, benda jujur. Kita kena jujur dengan hati kita. Jangan kita cakap orang kata apa, macam kita nak berlakon, baca skrip. Jangan cakap betul lah. Ada orang kata, oh tu takkanlah ustaz cakap Imam Syafi'i tak pernah salah. Siapa cakap macam tu? Tetapi disalahkan orang. Habis. Itu soalan. Imam Syafi'i salah sebab manusia tidak akan sempurna. Ayat skema. Tak salah ayat tu. Cuma orang cakap tak faham apa dia cakap. Tanya dia, dia kata, takkanlah ustaz cakap. Ada orang tanya soalan saya dekat AS juga satu masa dulu. Dia kata, kalau Imam Syafi'i fatwa dia bertentangan dengan Quran dan hadis, kita nak ambil juga. Oh boy, nak berlawan tumbuk ke apa tanya soalan macam ni. Tak apa, saya pakai jersey Syafi'i tak apa, tak masalah. Kan?
Saya jawab soalan, kat mana dia bercenggang Quran dan hadis? Dekat mana? Baru kita boleh bincang betul tak betul dakwaan tu. Jangan cakap buat andaian. Kita datang buat andaian. Siapa yang nak jawab soalan? Macam kata, oh ni apa tak sayang Nabi. Siapa tak sayang? Soalan umum sangat. Tak nak ikut sunnah. Memang nak ikut. Yang mana satu? Macam saya gurau, tapi minta maaf, bukan gurau nak itu, bergurau nak bagi sedar sahabat-sahabat kita yang cakap kita kena makan ikut Nabi, bukan makanan sunnah. Okey. Tapi jangan ubah benda tu sampai ke tahap menjadi satu benda yang mesti. Baik, kau makan roti gardenia tu bukan sunnah. Nabi makan roti kan. Oh, cakap Nabi makan roti sunnah. Bukan. Sebab tu dalam Syama'il Muhammadiyah ada hadis yang menyebut, seorang sahabat pernah ditanya, pernah tak Nabi makan roti yang disebut muraqqab, huwara. So disebut muraqqab, tak ingat lafaz dia. Muraqqab maksudnya cantik, elok, lembut. Apa sahabat ni jawab? Nabi tak pernah tengok pun roti lembut macam kita jumpa ni. Maksudnya perkembangan kemewahan manusia selepas Nabi wafat tu, sehingga kan kezuhudan Nabi, kesederhanaan dia tu, benda yang disebut-sebut tak boleh dibuat. Walaupun di zaman selepas zaman dia ada aspek yang tak dapat dibuat, ada aspek yang dibuat, alhamdulillah kita ikut. Jangan cakap tinggi sangat, kemudian tak tahu nak cakap, tak tahu nak apply. Saya ikut sunnah, saya pakai jubah ya. Kita hormat, memang jubah, Nabi suka ke jubah? Jubah macam mana? Kalau ikut betul-betul jubah kita, jubah lembut, cantik, mahal, pakai pun nampak dahsyat ya. Rasulullah pakai macam tu. Baca hadis dia pakai kain macam mana ya. Dia sebut bila Aisyah keluarkan tunjuk, ini dia pakaian Nabi ketika dia wafat. Siapa nak berani pakai, siapa nak sanggup pakai kisaan mulabbadan ghalidhan, kasar, kain dia kasar. Itu maksud menghayati sunnah. Tak apa, jubah adalah sunnah secara umum ya, tapi jangan sampai nak marah orang lain, kau tak ikut sunnah, sampai kita tak tahu sunnah tu macam mana sebenarnya. Kesederhanaan, baca hadis, walaupun kita pakai baju bukan jubah, kita baca hadis dan pakai jubah yang begitu lusuh, kita insaf Nabi dan tersayang dekat dia. Bukan dengan pakai jubah yang cantik, aku ikut sunnah, kau tak ikut. Bukan macam tu. Bukan menabik dada kata, aku ikut, kau tak ikut. Betul. Tak mau beri contoh banyak nanti ada ramai orang terasa pula. Tak apa, yang dengar dia pun terasa, tak apa. Tak ada masalah. Kemudian kita melihat bahawa mereka berdua bertemu. Ini pasti kan, mereka bertemu. Bagaimana mereka bertemu? Mereka bertemu semasa pertama sekali pertemuan mereka, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Mereka bertemu di Makkah ketika Imam Ahmad menunaikan haji dan Imam Asy-Syafi'i berada di Makkah. Dan masa itu dia ajak muhadis yang lain, mari kita jumpa Imam Asy-Syafi'i, mari jumpa Muhammad bin Idris. Sampai ke ada kawan dia yang macam heran, kenapa kau tinggalkan majlis-majlis yang lain, kenapa kau nak pergi majlis Imam Asy-Syafi'i? Imam Ahmad kata, kau takkan jumpa akal sebegini. Hadis kau boleh jumpa daripada muhadis yang lain, tapi akal yang menghuraikan hadis kau jarang jumpa. So Imam Ahmad ajak, mari kita pergi jumpa Muhammad bin Syafi'i. Jumpa dia. Kawan dia kata, kita pergi belajar hadis lah. Maksudnya kita pergi belajar, maksudnya salin hadis, baca hadis, dapatkan hadis berlagu, buat perbandingan hadis semua. Okey, itu penting. Tapi buat masa sekarang, Imam Ahmad kata, aku nak pergi jumpa Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan aku nak belajar pada dia benda yang tak ada pada ramai orang. Jadi mereka bertemu di Mekah. Kemudian bertemu kali kedua di Baghdad, semasa Imam Syafi'i datang balik ke Baghdad. Dan alhamdulillah beberapa tahun, 2 tahun lebih dia belajar. Dan ketika itulah amat terlihat Imam Ahmad rapat dengan Imam Syafi'i, sampai anak dia kata, sampai anak dia heran dan sahabat dia pun heran, tanya, kenapa engkau macam ni dengan Imam Syafi'i? Itu kan. Jadi hubungan mereka ni murid dan guru dan sahabat. Dan ketika Imam Syafi'i keluar dari Baghdad, dia kata, aku tinggalkan Baghdad dan orang yang paling alim di Baghdad ketika ini ialah Imam Ahmad. Faham tu?
Kita tengok masa tu kita tahu ini masya-Allah. Ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dan pada ketika mereka bertemu, Imam Syafi'i biasa berkata, aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis ni, dan aku huraikan. Dan Imam Ahmad puji lagi dahsyat. Dia kata, sebelum jumpa Imam Syafi'i, kami tak kenal mana nasikh mansukh, mana mujmal mufassal, mana rahsia-rahsia makna hadis. Selepas Imam Syafi'i datang, terbuka segala, faham. Setengah orang dia suka Imam Ahmad sampai dia rasa Imam Syafi'i ni rendah. Tapi kalau dia baca ayat-ayat tu, dia baca kitab-kitab begitu rujuk kata-kata imam tu, dia akan rasa macam, weh, dia nak baca terus time tu juga kitab Imam Syafi'i. Tu cerita dia. Kalau kita baca kisah ulama' pun rasa semangat nak baca buku dia. Tiba-tiba kita tak baca, kita tahu Imam Syafi'i. Ya, buku dia saya tahu, Al-Um. Ya, saya tahu. Jadi nak baca, rasa nak baca tak? Tengok kalau ada, saya dah beli kat abang. saya tak baca. Saya dah ada ni lah, internet. Saya tekan keluar semua fatwa, nak baca apa lagi? Ni masalah dia. Tapi kalau kita baca kisah tu dia, Imam Ahmad puji macam ni, Imam Bukhari puji Imam Ahmad pula macam tu. Dan kita baca Imam Ahmad dengan murid dia, dengan guru dia. Imam Ahmad melahirkan Bukhari dan Muslim dari segi murid dia, kan? Imam Ahmad ada ramai murid yang lebih rapat sebenarnya. Nama-nama yang kadang-kadang orang tak kenal pun, seperti Muhanna. Muhanna ni murid Imam Ahmad. Seperti Ibnu Hani, seperti Asram. Asram ni ulama besar di zaman itu, kawan-kawan yang rapat dengan Imam Ahmad, yang sentiasa bertanya. Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud tu, itu murid Imam Ahmad. Bertanya soalan, ada dibukukan soalan dia terhadap Imam Ahmad, dia tanya sampai tahap tu. Imam ni bermakna bila kita belajar tentang kehebatan, contohnya mereka memuji Imam Ahmad, ini imam kami, ini guru kami, kami dapat ilmu pada ni, maka kita akan rasa nak baca buku tu. Seperti buku Al-Um yang dipuji oleh ramai ulama, Ar-Risalah dipuji oleh Imam Syafi'i, kitab Sunan dia yang dicetak, dan juga Imam Ahmad Musnad susah nak baca sikit lah, tebal sangat kan, berat juga nak baca. Tapi kalau tuan-tuan yang hadir ni duit banyak, beli dulu. Ya, sebab dia memang kalau kita beli ada kemungkinan kita nak baca jugalah. Ya, dan di negara Arab dia buat kuliah huraian Musnad Ahmad. Allah Akbar, bila nak ambil tak tahu. Ada di Mesir saya tengok dalam internet, Syekh ajar Musnad Imam Ahmad dihurai. Ya, punya 30,000 hadis, tak tahu hadis berapa dah sampai. Ya. Orang yang baca tanpa huraian pun berbulan-bulan baru habis. Jadi orang yang hurai ni tak tahu apa tahun. Tapi tak apa. Ya. Dan satu benda lagi yang penting, yang saya nak kaitkan ni, beberapa isu yang berkaitan. Alhamdulillah kita dah dapat gambaran kehebatan semua. Yang perlu kita buat ialah kita menghormati dan menggunakan ilmu mereka. Ini yang penting. Bagaimana kita nak gunakan ilmu mereka? Pertama, mula dengan hormat dululah. Sebelum nak guna, hormat dulu. Ini kata-kata besar. Yang kedua, pastikan benar datang. Pastikan datang tu memang daripada imam Syafi'i atau Imam Ahmad dan sebagainya. Ini pastikan dari segi jangan orang cakap je adakah betul, kita cek dulu. Dan pandangan mereka dalam hadis kita boleh bahagi kepada beberapa benda yang berkaitan dengan hadis juga. Seperti contohnya, kita gunakan kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Itu cara penuntut ilmu nak guna ilmu Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ambil kitab mereka, belajar, baca, at least kita buat study, ambil beberapa hadis untuk kita kaji macam mana Imam Ahmad susun hadis dia, macam mana Imam Syafi'i menyebutkan hadis dia. Sebab dalam Musnad Imam Ahmad contohnya, ada penambahan daripada anak dia yang dicetak sekarang ni, Musnad Ahmad tu. So ada hadis yang Imam Ahmad letakkan sendiri, ada hadis yang sebahagiannya Imam Abdullah anak dia masukkan tambahan, ada yang anak murid dia masukkan lagi. Jadi kita kena tahu dan kita baca manas dia, huraian dia semua. Itu cara dia. Itu dari segi hadis yang mereka riwayatkan. Bila cari Imam Syafi'i kita sebut Musnad ataupun Sunan Syafi'i. Imam Ahmad ada Musnad dia dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua tentang jarah dan ta'dil, juga adalah tempat untuk kita gunakan ilmu mereka. Dalam hal ini Imam Ahmad lebih banyak kita temui pandangan dia dalam jarah dan ta'dil, iaitu tentang rawi. Riwayat ni siqah ke tidak, dhaif ke tidak, okey ke tak okey. Ya?
kita memang jumpa kitab-kitab ringkas, tapi bila kita kembali kepada asal kitab-kitab ni, dia adalah kata-kata imam, di antara Imam Ahmad. Dan Imam Syafi'i ada sikit, ada kan disebut rawi ini didhaifkan oleh Imam Syafi'i, ada juga sikit. Baik. Kemudian dari segi memahami fiqh hadis, sebab sebelum tu mengetahui sahih dan dhaif juga kita guna ilmu mereka. Di antara keperluan penuntut ilmu hadis zaman sekarang ialah mengetahui bahawa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan lain lagi, mereka telah pun menilai banyak hadis, bahkan kesemua hadis mereka telah nilai sahih dan dhaif. Cuma ada orang mengkitkan masalah, dia kata tak jumpa pun tak. Ustaz kata dah settle sahih dhaif, kami tak jumpa pun. Satu hal. Ustaz pula kata pun kami tak jumpa pun Ustaz. Kan, kami memang mengaji kitab, jumpa semua kitab, tapi tak jumpa pun semua hadis. Adakah semua hadis dan semua sanad telah disahihkan oleh semua muhadis zaman dulu? Timbul masalah ni lah. Kita kata apa? Ayat kita, insya-Allah kita harap orang faham, walaupun saya tak pandai nak buat ayat sangat, tapi kita cuba buat ayat yang insya-Allah saya rasa orang boleh faham. Kita kata bahawa semua hadis dan riwayat yang wujud pada hari ini adalah hasil daripada tinggalan mereka, diwarisi daripada mereka, itu ulama kurun awal. Dan mereka telah pun selesai menilai sahih dan dhaif dengan cara mereka masing-masing. Itu ayat dia. So tak boleh kita jumpa direct, terang-terang. Mana dia tak jumpa pun. Imam Syafi'i kata ini sahih, ini dhaif, ini sahih. Dia riwayat hadis ditinggal. Dia riwayat hadis, Imam Musnad sebut, Musnad Ahmad, Imam Ahmad sebut hadis. Kadang-kadang boleh komen, jauh lama jumpa. Ini maknanya dia ada banyak cara menilai hadis. Di zaman moden sekarang, jangan saya samakan dengan mereka. Zaman moden sekarang lebih pada jelas, nyata, nak tahu detail. Dalam kurungan sahih, nak tu je. Nak kurungan tak nak sahih. Tak nak dari mana datang. Apa dia? Dhaif, nak dhaif. Jangan cerita sebab apa dhaif pening. Cakap dhaif dah. Cukup. Faham tak? Dhaif kerana sanad ni ada rawi bernama ini. So, dhaif cukup. Kita semua nak ringkas. Jadi imam dulu dia style lain. Memang detail. Dia kadang-kadang bukan setakat detail, tapi isyarat. Dia bagi petunjuk. Macam kita cari ni apa? Macam petunjuk dekat tu kan. Apa? Benda-benda yang apa? Orang panggil nak cari harta karun apa kan. Ada tunjuk isyarat-isyarat. Dia tak beritahu tepat apa dia panggil GPS kan. Tak. Dia bagi pergi sini lebih kurang dia payah nak cari. Itulah. Itulah memerlukan kepada kesungguhan untuk memahami penilaian mereka terhadap hadis. Kan? Dan jadi kita pasti bahawa Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mereka telah pun memberikan penilaian mereka terhadap hadis. Tetapi sudah pasti tak semua hadis kita jumpa penilaian mereka. Sebab mereka ada cara masing-masing. Dan kadang-kadang mungkin disebabkan muhadis lain telah beri komen, dia tak perlu komen lagi. Amalnya benda. Kadang-kadang dia dah pun sahkan, tapi tak ditemui zaman ni. Tapi ditemui oleh murid dia kata sahih, seperti mana dia kata. Yang penting mereka telah buat. Dan itu penting. Kalau kita jumpa hadis yang disahihkan oleh Imam Syafi'i atau Imam Ahmad yang lebih banyak kita jumpa sekarang ni, tolonglah pegang. Dan sebaliknya kalau dhaif, tolonglah nilai, letak di tempat yang betul. Ini satu benda yang besar. Bila Imam Syafi'i kata hadis ni dhaif, Imam Ahmad pun kata hadis ni pun dhaif. Ini besar. Ini tarah dia lagi besar daripada kurungan tadi kita. Ya. Dan kadang-kadang lagi susah untuk kita faham, tapi kalau kita study, kita akan dapat ilmu yang lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya. Baik. Dan last kali, istifadah kita ataupun manfaat kita ambil dalam mereka, cara menggunakan ilmu mereka adalah pada fiqh hadis. Ini yang banyak kita jumpa lah. Imam Ahmad kata macam ni sebab ada hadis macam ni, Imam Syafi'i kata macam ni sebab ada hadis macam ni. Ini paling banyak. Jadi bila kita jumpa kata-kata mereka, berkata Syafi'i ini sunat, ini wajib apa, ini benda yang perlu dipegang. Bukan maksud saya pegang tolak yang lain, tapi letak pada tempat yang tinggi. Jadikan dia sebahagian daripada kajian. Jangan letak di sebelah. Tak nak, saya tak nak. Saya nak Lajnah Fatwa Saudi kata apa. Itu je. Ringkas. Sana pula, saya tak nak Lajnah Saudi, saya nak Lajnah Fatwa Mesir.
Lepas tu tak nak ke tengok sikit apa supaya kata tak nak. Saya nak masuk yang itu lebih kurang lah kan. Saya nak yang cukup yang rojeh. Dah rojeh sabar lu kan. Apa yang semangat ni kata. Yang rojeh yang selalunya ialah yang jangan macam tu. Kan? Sebelum kita buat itu kata sebelum kita buat kita dapat hasil eksperimen tu. Eksperimen semula dengan pengumpulan data dah terabur lah. Tiba-tiba selesai eksperimen. Apa tak buka lab pun tu sap dapat jadual dia. Ada apa hasil dia. Kan? Pengumpulan data tu amat penting. Kita kenal datang dari mereka. Dan mungkin kita boleh beri contoh sebagaimana Imam Syafi'i, kita nampak dalam kitab Sunan Tirmizi, dia selalu menyebut pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Mubarak, Imam Ibn Rahuyah, Imam Malik. Imam Tirmizi suka sangat sebut benda ni sebab pada masa itu jarang ada penulisan yang macam tu. Dia nak buat something yang berlainan. Dia kata apa? Aku nak sebut ke hadis dan aku nak sebutkan siapa yang amalkan hadis ni. Aku nak sebut yang sahih dhaif dan aku nak sebut siapa yang amalkan. Ini juga menarik. Jadi bila kita jumpa dalam kitab-kitab seperti kitab Tirmizi, Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Ahmad kata macam ni, masukkan dalam kajian, letak ke tempat yang tinggi. Dan mungkin saya boleh tutup dengan menyebut bahawa mereka beramal dengan hadis. Mereka ni masuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan imam-imam fiqh mazhab dan imam-imam fiqh di zaman tu yang besar dan imam-imam hadis. Mereka tidak pernah menutup ruang untuk hadis dhaif. Itu yang amat penting. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, mereka tidak pernah menutup ruang atau arti kata lain membuang hadis dhaif. Mereka mengetahui mana sahih mana yang dhaif dan mereka tahu bahawa yang dhaif itu ada yang boleh digunakan sebagai hujjah dan ada yang tidak. So ini yang saya sebutkan selalu, jangan kita dikaburi, dikaburkan oleh orang yang mengatakan sebenarnya hadis sahih saja yang boleh, hadis dhaif tak boleh. Ini pegangan yang paling tepat. Tak, ini bukan paling tepat. Yang paling tepat ialah apa yang telah diamalkan di zaman kegemilangan Islam, iaitu mereka menggunakan yang dhaif, yang mereka letakkan syarat dia dan mereka tapis, dan ada yang mereka tidak gunakan. Dalam hukum ni, ini bukan dalam fadhil amal, dalam hukum. Sebab tu saya bincang sahabat-sahabat, kadang-kadang kita yang belajar ilmu hadis, kita dikaburi dengan benda-benda yang sampai ke tahap kita tak nampak apa yang telah berlaku. Jadi kita nampak, kita assume dia telah berlaku. Itu, kita tak nampak apa yang telah berlaku. Yang telah berlaku ialah hadis dhaif itu memang ada digunakan dalam hukum hakam, tapi bukan semuanya dia dipilih. Sebab tu ada orang ramai buat kajian zaman moden, hadis-hadis dhaif yang digunakan oleh imam-imam besar dalam fiqh dan mereka tahu dia dhaif. Telah dibukukan kajian. Kenapa kita nak tutup mata benda-benda macam ni dan kita datang bawa kata yang rajihnya hadis dhaif tak boleh amal apa sahaja? Susah. Betul Imam Syafi'i ni sama dengan kita tu? Tak, dia lebih daripada kita. Adakah dia kurang? Tak, dia sama, tak juga. Dia lebih daripada kita dan dia lebih tahu hadis dhaif ke sahih ke. Mesti dia kata fiqh, dalam fiqh dia ambil Imam Ahmad dia ambil. Dia guru Bukhari. Betul ke tak Bukhari boleh buat hadis sahih Bukhari? Kalau tak dengan antara ilmu yang dia ambil daripada Imam Ahmad. Dan Imam Bukhari pun, dan Imam Muslim pun, dan imam-imam besar ni beramal dengan hadis dhaif yang terpilih dengan syarat-syaratnya. Nah, jangan cakap saya dah tahu dah Ustaz apa yang sebenarnya berlaku. Hadis dhaif dia buang. Kalau dia buang, kenapa ada? Dia buang hadis palsu, yes. Tapi hadis dhaif tak buang. Ada yang digunakan, yang tak digunakan. Kita boleh pasti ke balik rumah buat list hidup kita, iaitu amalan kita dan semua hadis sahih sisinya. Maksudnya kita nak buktikan saya tak langsung guna hadis dhaif dalam hidup, langsung tak guna. Apa sebab kita jadi macam ni? Dakwaan tu pun tak tahu betul tak betul, tapi dakwaan tu satu benda yang pelik sebab dia bukan ada muncul di zaman dulu, tak ada. Dan kita selagi ulang, kita tak kata dhaif ni boleh amal semua, tapi mereka telah meletakkan syarat. Dan syarat ni menunjukkan bahawa ada tempat dan ada keadaan dhaif itu digunakan.
Sebab tu dulu ada orang cakap Bukhari tak bagi amal dia dhaif. Muslim tak bagi amal dia dhaif. Kita ajak dia bincang, dia tak nak. Kita buat program, orang datang, kita tanya soalan. Dekat mana Bukhari cakap? Dekat mana Muslim cakap? Di mana yang mereka kata dhaif tak boleh amal? Kalau mereka katalah betul Bukhari cakap dhaif tak boleh amal, tu dia nak salahkan Imam Ahmad, guru dia. Nak salahkan berapa ramai lagi kurun-kurun yang awal tu yang beramal dengan makna hadis-hadis dhaif yang sebahagiannya terpilih untuk diamalkan. Imam Ahmad kata hadis bismillah ketika wuduk dhaif. Bahkan boleh katakan semua ulama hadis zaman awal, zaman tu yang hebat-hebat, semua kata tak ada hadis sahih tentang menyuruh membaca bismillah ketika sebelum memulakan wuduk. Termasuk dalam Tirmizi ada hadis yang jelas menyebut la wudu' liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan Bukhari komen lepas tu dan dibawa banyak pandangan. Tetapi Imam Ahmad kata bismillah, dia galakkan baca sebelum wuduk. Dia cakap dhaif dan dia kata saya galakkan baca. Imam Al-Bukhari hadis tu pun dia kata dhaif, dia ambil hadis lain dalam Sahih Bukhari yang menyuruh baca bismillah dalam semua keadaan termasuklah wuduk. So hadis yang khas pasal baca wuduk sebelum baca bismillah sebelum wuduk khas itu dia kata dhaif. Tapi dia kata bismillah kita galakkan baca sebelum wuduk. Sebab tu ulama-ulama fiqh yang besar-besar dia mengata bismillah tak wajib, digalakkan. Tapi datang zaman sekarang mungkin ada orang kata saya ikut hadis kata tak ada wuduk, melainkan baca bismillah, so saya tak nak ikut, saya ikut ni sahih. Hadis ni dhaif. Maksud saya, hadis ni dhaif, mereka tahu dhaif, mereka sebut dhaif, mereka still amalkan. Itu maksud saya. Orang zaman sekarang dia tak, saya tak amal hadis dhaif, hadis tu sahih, so dia naik dia sahih. Ni pun satu masalah kita bincang hari lain. Bagaimana hadis yang dhaif berkurun lama dia naik jadi sahih, dan sebaliknya. Itu penting. Ini penyakit yang simptom yang kita tak cerita malam ni, iaitu menyangka kita boleh ubah, kan? Kita tak kisah dia sahih dulu, dhaif sekarang, dulu boleh tukar-tukar tak? Masalah 400 tahun, 500 tahun, berapa ratus tahun, berapa kurun hadis dhaif sekarang jadi sahih. Macam mana? Cakap macam mana tak tahu saya. Ya. Ada orang kata tak apa, ijtihad. Ijtihad tak masalah. Ijtihad tak masalah. Jadi dia gambarkan benda ni lebih kurang sama, tak masalah. Itu hujung saya nak beritahu. Dan harapan saya kita hendaklah mengetahui ketinggian mereka, kedua-dua imam ini contohnya, dan kita juga memahirkan diri kita dengan boleh merujuk kepada karya asal mereka, bukan kepada karya yang menukilkan, kalau boleh lah, kan, pelajar di sini dan juga Ustaz Ghazali yang boleh tengok nas yang asal, kita tengok nas yang asal. Imam ni kata apa, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Ini penting sangat. Dan kita menggunakan kajian mereka, dan kita tidak mudah untuk menolak, melainkan dengan hujah yang kuat yang datang daripada kalangan mereka juga. So banyak benda yang cakap pada malam ni pasti tak akan dia semua setuju, tapi tak ada masalah. Saya membuka ruang untuk semua sekali kita tambahkan ilmu kita. Jangan kita statik duduk, saya pegang yang ni saya tak akan ubah. Bukan itu maksudnya saya tak nak belajar maksudnya. Bukan istiqamah tu. Itu bukan istiqamah. Apa saya tak nak ubah, saya takkan ubah pandangan saya. Sejak bila ni pandangan ni? Sejak berapa kurun? Baru hidup berapa tahun je. Istiqamah saya tak nak ubah ni. Saya tak nak ubah. Saya takkan berubah. Jadi kita jawab jawapan dia, ya, saya telah berubah. Tembus tak? Jawapan pada dia. Orang yang cakap saya takkan berubah, saya telah berubah. Mari sertai saya telah berubah. Anda bila lagi? Jadi macam tu lah maksudnya kita ajak dia. Dia macam jangan, tidak. Dia defensif. So sekarang ni kita ajak. Kita tak lasah dia, tapi kita cuba kita baca balik, kita faham balik. Betapa tingginya kedudukan imam ni, dan betapa rendahnya mereka di sisi sebahagian orang. Sampai tahap dia tak nak. Dan insya-Allah daripada soal jawab ataupun daripada pandangan sebagainya,
Saya harapkan kita dapat clearkan benda ni dan membantu kita untuk benda-benda lain. Malam ni dia lebih kepada info yang insya-Allah membantu kita. Dan saya ingat pesan guru saya, dia kata kalau nak mengajar kitab, pastikan orang menghormati penyusun dan penulis kitab tu. Maksudnya kalau kita nak gunakan pandangan imam-imam ni, first kita kena letak hormat kita pada dia. Hormat ni dia ada level, dia banyak level. Kita hormat orang ada banyak level. Jadi kita kena letak pada level yang sepatutnya. Saya buka kepada soalan ataupun pandangan kalau ada. Ini soalan pada hadis tapi mungkin saja ni luar konteks atau apa. Jadi katakan macam kita nak study Quran dan tu kita learn Arabic dan terjemahan dan guru dan baca tafsir macam ini, Mukatir macam ni kan. So katakan hadis macam ni, dia kata perlu baca syarah macam tu. So tapi apa buku syarah yang boleh dapat yang betul dan juga ada terjemahan. Kadang-kadang yang reverse dia nak baca ini as tadi as different times go on kan. So kadang dia tak tahu macam Quran no berkati saya mungkin kita cadangkan dia kena berperingkat lah. Dia paling utama dia perlu belajar fiqh, bukan belajar hadis. Belajar fiqh, kemudian setelah itu peringkat dia akan link balik dengan hadis. Maknanya dia tak boleh start dengan satu kitab hadis, sebab kitab hadis masing-masing ada cerita dia, ada keperluan dia. Tak boleh suruh dia baca huraian hadis, tak boleh. Sebab dia yang tebal, dia akan makin tak faham kenapa macam ni, kenapa macam ni. So yang terbaik dia baca terjemahan lah. Terjemahan. Selepas dia belajar fiqh, maka dia baca terjemahan. Dan cadangan saya, Allah Allah, cadangan saya lah, orang lain boleh bagi cadangan lain. Cadangan saya lah dia belajar fiqh dan dia belajar hadis berkaitan bab fiqh tersebut. Itu maksudnya. Tapi fiqh bukan belajar munafik sunnah. Kita tak boleh belajar fiqh guna kitab hadis. Kita kena belajar kitab fiqh dulu, fiqh dulu, yang paling basic. Kemudian seterusnya hadis dia akan datang lepas tu. So bila kita buat kuliah hadis, sebenarnya bila saya buat dengan sahabat-sahabat kita, alhamdulillah buat kuliah hadis, kita minta orang faham kuliah hadis tu ialah melengkapkan kuliah fiqh yang sedia ada. Lebih-lebih lagi kalau orang yang telah lama belajar fiqh, dia dah lama tahu benda ni mesti buat ni, sunat ni, wajib ni, maka dia tahu akhirnya punca kenapa wajib, kenapa sunat ni hadis. So dia lengkapkan. Tapi tiba-tiba dia guna fiqh sunnah, ataupun tiba-tiba dia guna Bukhari, dia nak belajar fiqh, tak boleh. Sebab lambat, sebab dia tak akan faham kenapa, dia tak faham apa pada asalnya, di mana gambarannya. So dia belajar fiqh betul-betul pada asas. Macam mana nak semayang, macam mana nak wuduk, macam mana dia belajar kitab fiqh. Zaman sekarang kalau dalam mazhab Syafi'i, fiqh manhaji terbaik lah. Fiqh manhaji, terjemahan dia terbaik lah. Dia menghuraikan dengan ringkas dan dia lengkapkan dengan Quran sedikit hadis untuk orang nampak gambaran, oh daripada sini. So orang tu tak digalakkan untuk baca terus Bukhari Muslim, tapi dia perlu tahu bahawa dalam kitab fiqh dia ada hadis dalam Bukhari Muslim. So nanti dia akan kaitkan. Itu lebih baik. Dan sebaliknya sama juga, orang yang tak nak baca kitab fiqh, dia baca hadis saja pun tak boleh. Dia kena sama juga. Kemudian lengkapkan, at least seiringan lah. Baru dia akan faham apa ni. Dan setengah kitab hadis, dia bawa hadis yang orang kata apa, kitab fiqh cerita macam-macam, hadis tak ada, contohnya cerita macam-macam kitab fiqh, tapi hadis tak ada. Jadi kita confuse, mana datang ni pandangan fiqh ni? Pandangan fiqh bukan datang pada hadis saja. Dia datang pada Quran, hadis, macam-macam ni, perbuatan semua. Sebab tu ada setengah orang, saya pernah jumpa, dia heran kenapa
nampak air yang dijemur di tengah panas dalam bekas logam, dalam mazhab Syafi'i air musyammas dianggap makruh. Jadi dia kata macam hadis tak ada kan. Dia datang nak tolak. Kita kata memang tak ada hadis, tapi ada fatwa Sayyidina Umar. Jadi ada asal ni, kalau cari. So kita kena macam search balik dari mana datang. Ni bukan macam susah sangat macam baca tulisan kuno apa, bukan. Dia benda tu ada, cuma perlu ada orang yang memberi guide dan perlu habiskan yang asas tu. Macam hadis pun yang kita cakap pada malam ni ialah menghormati ulama tu. Tapi bila nak macam mana nak baca kitab dia, itu kena belajar. Tapi at least kita tahu bahawa ini yang main-main. Ini bila kita dengar Imam Syafi'i kata contohnya benda ni sunat, benda ni digalakkan, dia datang kita cakap wajib. Kita tak kenal orang tu, kita kenal Syafi'i kata sunat, kita pegang sunat. Itu maksud dia. Tapi nak mengkaji bagaimana Syafi'i keluarkan maklumat tu, perlukan guide. Mesti ada orang yang tolong. So kita nak kalau boleh lah, kita nak semua orang tahu level dia kat mana, nak start kat mana. Jangan dia pergi terus ke level dia nak contohnya petikaikan Bukhari, tapi dia baca tak habis, dia tak tahu apa dia Bukhari siapa, dia macam-macam lah, macam-macam benda dia tak tahu. So bila Bukhari kata bila ulama-ulama macam Bukhari kata hadis ni tidak sahih secara musnad, tapi sahih secara mauquf, dia cakap apa benda musnad mauquf macam tu tuan-tuan kan. La yasih musnada, tidak sahih secara musnad. Kita pun so apa kita tak tahu, kena belajar musnad tu apa kan, mauquf tu apa kan. Sebab tu insya-Allah hari Ahad ni kita dah buat program untuk memperkenalkan asas yang paling asas dalam beberapa istilah hadis. Sahih tu apa, dhaif tu apa, mursal tu apa, mauquf tu apa, mu'an'an, nama-nama hadis. Dia dalam satu kitab yang kecil. Kita akan buat di Alam Damai, ada iklan insya-Allah dalam Facebook, dalam Imamhadi.blogspot pun ada. Kita akan buat satu pagi 9 sampai 12 insya-Allah, sepagi sampai ke Zuhur. Kita akan bincangkan satu buku kecil. Ada lebih kurang 34 rangkap syair yang mengajar kita apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu yang tadi muttarib, musalsal tu apa. So dia ada maudhu' tu apa, matruk tu apa. So nama-nama ni kita akan kerap. So asal kita dah tahu. Bila kita pindah pada kajian yang lebih mendalam, oh ni pernah jumpa. Saya test benda ni pada sahabat-sahabat. Ada sebahagiannya yang lepas dia belajar asas, dia dah belajar banyak hadis, tapi dia tak pernah ulang asas, dia tak pernah lalui. So bila lalui dia kata, oh baru aku faham maksud di sini, baru faham. So kita payah bila kita cerita satu benda, tak ikut step. So masing-masing tahu kat mana nak start. So hari Ahad ni insya-Allah kita akan habiskan semua rangkap ilmu hadis Al-Baiquniyah. So yang hadis insya-Allah akan tahu pada awal sampai habis. Dia ada lebih kurang 32 nama-nama dalam hadis, terms, istilah-istilah dalam hadis yang kita akan sebutkan. Yang 32 tu bukan semua, tapi kerap berulang kita akan sebut. Baru sonok sikit. Jadi lepas ni kita kata hadis ni maqtu'. Oh faham. Kan? Hadis ni mauquf. Dia tak muttasil. Hadis ni munqati'. Apa dia pula ni? Kan? So istilah term tu telah pun disusun paling basic. So insya-Allah kita mula yang paling asas. Dan akan datang insya-Allah kita juga akan buat program mulakan yang paling asas dalam kita akan baca hadis-hadis pertama daripada kitab-kitab yang utama. Kita kenal kitab dulu. Kita kenal hadis first dalam kitab tu. Kan mungkin ramai orang pernah dengar kitab Muwatta' Imam Malik, tapi tak tahu hadis pertama dia apa. Sekurang-kurangnya dan kenal Muwatta' tu apa, Imam Malik tu siapa. So kita juga akan buat program macam tu. Kita akan baca mungkin kalau kita sempat waktu yang ada, kita akan baca lebih kurang 20 ke 40 atau ke 30 hadis daripada 20-30 kitab. Semua kitab ni terkenal dalam hadis. Satu hadis daripada setiap kitab. Kita baca satu hadis, kita kenal kitab tu apa. 5-10 minit kita pindah kitab kedua, hadis dia apa, kitab dia apa. So kita memperkenalkan diri kita dengan kitab-kitab utama.
susah nanti bila kita tak buat macam ni. Ramai orang mungkin akan cakap apa ni, saya tak faham Ustaz cakap apa, Ustaz cakap benda ni apa. Tak, kita bagi tak ini. So setiap orang perlu ada level permulaan dia. Saya rasa begitulah, wallahualam. Ya, susah tapi tak mustahil. Sepuluh. Okey, tak ada Ustaz Said, tak nak bagi pandangan. Letih dah. Letih. InsyaAllah akan datang siri ini akan diteruskan, tarikh akan diberitahu. Kita akan buat antara Imam Bukhari dan Tirmizi. Bukhari dan Tirmizi yang ada hubungan yang rapat, murid dan guru yang selalu sangat, dan ia amat penting sebab Tirmizi dan Bukhari ni terlalu banyak karya mereka ni ataupun karya Tirmizi ni ada soalan-soalan dia pada Bukhari dicatatkan. So hubungan mereka amat rapat, dan dua orang imam ni antara produk hasil kehebatan imam-imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya, mereka datang dan mereka beri satu benda. Dan saya juga nak beritahu pada sahabat-sahabat kita yang memang selalu baca hadis, melihat sahih dhaif, mengkaji. Saya nak bagi pesan bahawa cuba cari hadis tu dan lihat siapa kata sahih, siapa kata dhaif, sebagai peringkat permulaan. Dan kalau ada perbezaan dan khilaf, cuba selesaikan. Maksudnya fikirkan, catatkan, tengok, sekurang-kurangnya membuktikan bahawa adanya perbezaan yang ketara antara penilaian ulama moden dengan ulama terdahulu, supaya tak ada orang cakap ini andaian, tuduhan, sangkaan, igawan, kan, benda sia-sia tak, yang sebenarnya berlaku. Dan kita akan sampai ke tajuk tu insya-Allah. Tajuk bagaimana kita nak handle dan interaksi dengan perbezaan pandangan dalam sahih dhaif. Yang itu insya-Allah kita akan buat dalam biodata Bukhari dan Tirmizi. Bagaimana ada ramai ulama yang bertembung dengan Imam Bukhari dan Tirmizi. Okey. Dan yang sedihnya ada yang kata, so apa masalah Bukhari dan Tirmizi silap. Macam tu je. Macam tu je. Bagi sahabat yang berminat betul-betul, cari hadis-hadis ni. Jangan cari hadis ni sahih ke tak. Bukan. Cari siapa kata sahih, siapa kata dhaif. Luaskan pencarian tu. Mulakan satu hadis, kemudian dua hadis, kemudian tiga hadis. Keluarkan, catatkan, tulis. Saya beritahu ni saya buat, alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat Allah ramai yang buat, ustaz kita, untuk kita dapatkan siapa kata sahih, siapa kata dhaif, siapa kata begini. Perbezaan kita bahagikan. Dan kita akan kagum dengan apa penemuan yang kita jumpa. Ada hadis yang tadi kita cakap, empat kurun dia dhaif, tiba-tiba kurun kelima dia sahih. Ataupun sebaliknya. Nah, handle macam mana ni? Yang khilaf ni macam mana? Imam Baihaqi kata ada khilaf dalam sahih dhaif. Imam Baihaqi kurun kelima. Dia kata ada yang khilaf dan perlu diselesaikan. Dia dah beritahu kurun kelima, dia beritahu bahawa hadis ada tiga jenis dari segi sahih dhaif. Satu jenis, satu grup semua sepakat sahih. Satu grup lagi semua sepakat dhaif. Ini banyak. Dan satu grup hadis tu yang ada khilaf dan diselesaikan. So kita tak nak selesai dulu, kita nak tahu dulu mana hadis yang khilaf, mana hadis yang sepakat batu khilaf. So kita buat kajian betul-betul. Oh, seronok kan? Yang saya simpan contoh-contoh ni dalam akan datang, yang saya ada contoh yang saya kumpulkan dan saya baru jumpa baru ni yang mengejutkan saya. Dan mungkin tak mengejutkan orang lain. Tak ada masalah lah. Yang masing-masing dengan cara masing-masing kan. Orang biasa jumpa apa ni bewak tu, dia tak terkejut. Bewak duduk main dekat rumah, biasa bewak. Tu kita bawa balik anak kita tengok ni bewak. Allah, terkejut. Tu dia bewak, dia seronok ambil gambar. Itu je lah. Ya, so kalau dia faham nilai tu.
So contoh macam tak apa tepat tapi lebih kurang lah. Sebab anak saya terkejut tengok bewak tu. Jadi saya jumpa contoh yang amat menakjubkan dan saya boleh share dengan sahabat-sahabat yang dah banyak baca bahasa hadis insya-Allah, dan mereka pasti akan heran. Kalau tak terkejut pun heran lah. Kalau tak heran juga hebat lah. Mana gitu. InsyaAllah dalam dan alhamdulillah kita akan buat balik sambungan yang ketiga, bengkel kaji hadis yang kita pernah buat dulu, supaya kita dapat tahu bagaimana hadis tu jadi sahih dan bagaimana hadis jadi palsu atau dhaif. Bagaimana tu penting. Kan? Bagaimana berlakunya benda tu. Sebab kadang-kadang dia agak kabur. InsyaAllah kita tahu. Terima kasih dulu, terima kasih. Dan apa saja feedback kita terima insya-Allah. Dan tapi kalau tanya saya hadis tu duduk kat mana, susah sikitlah, lambat jawab. Tapi kalau ada pandangan yang insya-Allah tanya kitab mana nak baca, kita sama-sama baca insya-Allah boleh. Okey. Yang terdekat, program terdekat apa ya? Saya nak ajak hari itu hari Ahad pukul 9 pagi. Namanya Ahad 9 pagi. Yang lain apa yang tu lah hujung bulan insya-Allah. Jadual kita akan buat jadual ni program, ada banyak program insya-Allah. Antaranya kita buat hadis 40 daripada awal sampai habis, bacaan, huraian dan pengijazahan sanad kita akan buat balik di Masjid Kota Damansara pada hujung bulan 1 insya-Allah. Ada sahabat yang uruskan, bukan saya uruskan, dan kita akan buat dan kita guraikan, dan insya-Allah kita akan cerita apa sebenarnya di sebalik hadis 40 ni. Dia amat penting, amat menarik, dan setiap kali kita lihat hadis dalam hadis 40 tu ada benda yang kita jumpa. Terutama sahabat-sahabat yang boleh baca Arab, saya cadangkan baca kitab Jami' Ulum Al-Hikam. Macam-macam ada tu. Memang Jami' Ulum dan Hikam. Memang betul tu. Kan? Jadi insya-Allah kita akan kongsi pada program yang akan datang. Boleh refer kepada blog kita lah, ibnmahdi.blogspot.com. Baik, terima kasih datang jauh. Allahu a'lam. Sebagai kafarah salat asr. FB pun ada lah Ustaz. Ya? FB pun ada lah Ustaz. Apa tu? FB Ustaz ada. Jadual Ustaz. Jadual tu insya-Allah sudah terpuruk. Sebab dia